insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ada tanda muka surat apa? 27. Ustaz sebelah 28. Muka surat apa? 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan surah Al-Baqarah ayat yang ke-160 muka surat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali orang-orang yang taubat dan menjadi baik serta menerangkan kepada orang lain, aku terima taubat mereka kerana aku penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini sambungan daripada ayat yang lepas 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab, adalah mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang mengutuknya. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Disebut dengan la'anahumullah. La'anahumullah, laknat. Orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana apa? Kerana mereka menyembunyikan ma anzalna min bayinat, minal bayinat, apa yang Allah turunkan, keterangan-keterangan yang Allah turunkan, dalil-dalil yang Allah bagi tahu. Tiba-tiba orang pandai-pandai yang baca kitab, yang faham, dia sembunyikan, dia tak nak bagi tahu. Inilah juga sebab antaranya daripada orang-orang Yahudi, kalau ikut kepikirkan, orang yang menerima kitab-kitab ni mereka dulu. Quran ni last. Sebelum Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Mereka dulu. Taurat turun dulu, Zabur turun dulu, Injil turun dulu, last sekali baru Quran.
Mereka lebih mahir, mereka dah tahu dah apa yang akan berlaku dalam ini, dan Allah dah sebutkan, menurut kata ulama dalam kitab-kitab semua dah sebutkan bahawa akan tiba nanti satu Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Ahmad dalam Taurat, dalam Zabur, Nabi Muhammad disebut dengan nama Ahmad. Nabi Muhammad lah tu. Jadi Ahmad maksudnya yang terpuji, Muhammad yang terpuji sama. Akan ada, tapi mereka sembunyikan. Mereka tak nak bagi tahu. Mereka sorok supaya orang tak tahu siapa yang akhir zaman nanti. Ya, kalau boleh, yang akhir zaman juga keturunan-keturunan orang Yahudi juga. Tiba-tiba yang akhir zaman ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Quraisy. Ada orang tanya, Nabi Ibrahim ni macam mana? Dalam tahiyat disebut Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Macam mana kaitan dengan Rasulullah? Nabi Ibrahim AS anaknya adalah Nabi Ismail. Melalui Nabi Ismail itulah keturunannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah keturunannya melalui Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail. Pusing itu launan itu pergi kepada Rasulullah SAW, Bani Hashim. Itu perjalanan pada Nabi. Jadi kalau kita tengok kenapa mereka menyembunyikan? Sebab mereka pandai, mereka memahami kitab, tapi mereka sembunyikan. Kalaulah orang tahu nanti, akhirnya orang tak ikut lagi dah mereka. Mereka ada ulama-ulama mereka, mereka ada pemuka-pemuka Quraisy, mereka ada pembesar-pembesar, mereka ada orang yang ikut. Tapi kalau orang tahu nanti yang siapa sebenarnya yang perlu diikuti adalah akhir zaman ini dengan Rasulullah SAW dan diikuti dengan Al-Quran, maka mereka tak laku lagi dah. Akhirnya mereka sembunyikan, tak mau bagi orang tahu, menyembunyikan kebenaran. Dan pada ayat ini juga Allah Ta'ala secara umumnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, umum kepada kita semua, siapa-siapa saja yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan, ma anzalna, apapun yang Allah turunkan tak boleh sembunyikan, tak boleh sorok, tak boleh kedekut, tak boleh tak bagi tahu. Itu sebab kerja pendakwah ni dia kena cakap je. Sebab tu kadang-kadang cakap dia pedas, kadang-kadang cakap dia bisa, kadang-kadang cakap dia terkena. Tak, kerja dia kena sampaikan apa yang Allah turunkan sampai. Macam tu lah. Ma anzalna bayyinat, apa-apa keterangan yang Allah Ta'ala turunkan, minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Dan yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab. Susah tak hidup ni? Hidup ni tak susah kalau ikut petunjuk. Hidup ni jadi susah sebab tidak ikut petunjuk. Macam mana nak ikut petunjuk dalam Quran? Kita baca Quran, bila kita baca Quran, lepas tu yang nak tunjukkan apa terjemahan daripada Al-Quran adalah Rasulullah. Ikut Rasulullah, selesailah masalah. Yang jadi susah ni tidak ikut petunjuk. Dia ikut cara dia sendiri. Macam mana kita baca Quran dan kita faham? Mana boleh baca Quran faham? Tak faham. Walaupun Quran dah cerita dah gini. Quran kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Maknanya dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Quran kata gitu. Sekarang macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sembahyang? How to pray? Macam mana nak sembahyang? Tak ada petunjuk. Maka Allah katakan ni Nabi sembahyang. Sembahyang cara Nabi. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu, solatlah kamu, sallu kama raaitumuni, sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita ada petunjuk. Petunjuk kita siapa? Ikut cara Nabi. Apa lagi? Berkahwin, berumah tangga. Kami, Nabi juga berumah tangga, Nabi juga berkahwin, ikut cara Rasulullah, selesai masalah. Apa lagi? Nabi dalam mendidik, Nabi juga seorang pendidik, murabbi. Dalam menjadi ketua perang, Nabi juga ketua perangan, Nabi berjuang. Dalam berniaga, ikut cara Nabi. Yang kita jadi susah ni sebab tak ikut Nabi. Bila tidak ikut Nabi, maka habis semua susah. Susah habis. Orang berniaga ikut Nabi dah, orang berniaga ikut Rasulullah dah. Berniaga tidak ikut Rasulullah, sedangkan berniaga itu sunnah Nabi, akhirnya berniaga tak dapat pahala. Berniaga dapat duit, tapi rugi, penat sahaja kerana pahala tak dapat. Potong kuku,
Ini benda yang mudah. Potong kuku tak? Potong. Putus tak? Putus. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala kalau tak ikut Rasulullah. Sehingga potong kuku pun ikut Nabi. Buang air, masuk tandas, buang air, semua buang air. Islam ke tak Islam ke, kafir, Cina, Hindu, semua buang air. Tapi ikut cara Nabi tak buang air. Kalau ibu ikut cara Nabi buang air, dapat pahala buang air. Ghufranaka alhamdulillah. Malah Allah ampunkan dosa kita lagi kerana buang air. Allah ampunkan dosa. Kenapa? Kerana dia buang air itu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil itulah. Bila ikut petunjuk, hidup jadi mudah. Apa yang dalam hidup ni tak ada? Semua ada. Pakai baju cantik, lawa, okey. Ikut sunnah tak? Ikut tak cara Nabi pakai? Pakai kasut, semua orang pakai kasut, ikut sunnah tak? Kalau ikut sunnah dapat pahala. Tak ikut sunnah, maka dia dapat pakai kasut sahaja. Alangkah seronoknya kalau kita kutip semua pahala-pahala ini. Kenapa begitu banyak sekali pahala-pahala ada? Sehingga semua benda kita buat dapat pahala. Makan, kenyang, makan. Tapi ikut sunnah tak cara makan? Kalau makan tak ikut sunnah, hukum dia makan kenyang tapi tak dapat pahala. Yang menjadi pahala itu bila ikut cara sunnah. Dia makan mesti ikut cara sunnah lah Nabi. Dapat pahala, dapat kenyang, badan sihat. Bukan hanya sembahyang, semua hidup ini ada cara Rasulullah SAW. Jadi kalau ikut cara Nabi, maknanya kita kena mengaji banyak, ikut cara Nabi, kena tahu banyak sirah Nabi. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, semua lengkap dalam aturan yang diajar Rasulullah SAW. Dah ada dah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita jadi susah hidup ini kerana kita hidup cara kita. Kita tidak hidup cara Rasulullah. Macam mana dia hidup cara Nabi? Susah sangat ke? Paling senang. Nabi paling sederhana dalam ajarannya. Islam ajaran yang cukup sederhana dan mudah. Oh, tak macam syariat. Syariat, setiap Nabi ada syariat. Nabi Musa ada syariat dia. Nabi Daud ada syariat dia. Nabi Isa ada syariat dia. Nabi Nuh ada syariatnya. Nabi Muhammad ada syariatnya. Setiap Nabi ada syariatnya tersendiri. Dan syariat yang paling mudah, yang paling ringan untuk diamalkan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ni paling mudah, paling ringan. Apa dia? Gosok gigi kalau bangun tidur, itu syariat. Tak gosok gigi tak ikut syariat. Sebab Nabi nak bersih, Islam itu bersih. Gosok gigi pun jadi syariat. Ya, dapat pahala gosok gigi saja. Kerana bangun tidur gosok gigi, nak tidur gosok gigi, sebelum tidur ambil uduk. Tu Nabi buat sunnahnya begitu. Dan semua itu adalah untuk umat dia yang tersayang. Nabi tinggalkan semua perkara kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, adalah mereka itu dilaknat Allah. Yang sebut ni Allah, la'anahullah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Tak boleh langsung. Semua yang Allah turunkan kena terangkan sejelas-jelasnya. Orang zaman orang kafir, orang Yahudi, orang kafir ni dah lama dah deal dengan Nabi, bincang dengan Nabi. Kerana ramai sudah tertarik kepada Islam, maka orang-orang kafir Quraisy dia kata macam inilah, ya Muhammad, kita deal, kita bincang, setiap hari Ahad ikut kami pergi gereja, tapi setiap hari Jumaat kami ikut kamu, kami pergi masjid pula. Perbincangan ni dah lama ada dah, zaman Nabi lagi. Hari Jumaat mereka ikut kita, ramai-ramai semua, jom kita pergi masjid ramai-ramai. Tak kira Islam tak Islam, kami ikut engkau Muhammad. Kita bincang supaya kita berdamai. Jadi tak payah kita bergaduh-bergaduh, tak payah kita perang. Dengan cara bagaimana? Hari Jumaat kami ikut kamu, hari Ahad kamu pula ikut kami. Mereka dah buat dulu lagi dah. Maka Allah turunkan ayat, Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, kami tak ikut kamu. La a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah apa yang kau sembah. Dan akhir ayat Allah Ta'ala kata apa? Tolong bagi tahu dekat orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan din kamu, agama kamu, dengan cara hidup kamu, dan kami dengan din kami, cara kami. Lakum, kamu, bagi kamu, agama kamu,
dengan bagi kami agama kami. Minta maaf dalam bab ni kami tak boleh campur. Ini prinsip hidup orang Islam. Kita boleh berdamai bersama-sama dengan orang kafir, tak ada masalah. Hidup sama-sama tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, minta maaf kami tidak boleh bersama. Kemudian sambungan daripada ayat ini, kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah, yang tidak dilaknat oleh orang-orang yang mengutuknya, yang diterima oleh Allah Ta'ala, illalladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang taubat dan menjadi baik, wa bayyanu, serta menerangkan kepada orang lain, aku terima taubat mereka kerana aku penerima taubat lagi penyayang. Allah, dah buat salah banyak-banyak, dah buat dosa banyak-banyak, tiba-tiba kata Allah, mereka minta ampun, illa man taba, illa natabu, illa alladzina tabu, melainkan bagi orang-orang yang bertaubat. Tengok, dah buat salah banyak, dah buat dosa banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Illa alladzina tabu, bagi orang-orang yang minta ampun. Tabu, taubat. Awabin, kembali semula kepada Allah. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Siang kita dah macam-macam dengan kerja, dengan macam-macam dosa kita buat. Malam ni cukuplah. Awabin, kembali semula kepada Allah. Baliklah ke rumah Allah, lapuri di rumah Allah. Siang pergi kerja, malam dah berehat dah. Kembali semula kepada Allah. Tabu, kembali kepada Allah. Bertaubat maknanya kembali semula kepada Allah. Siapa-siapa yang minta ampun kepada Allah, wa aslahu, dan berbuat baik, wa bayyinu, dan menerangkan kepada manusia keadaan yang sebenarnya, maka kata Allah, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, aku terima taubat mereka kerana aku, kata Allah, maha penerima taubat lagi penyayang. Kenapa Allah nak terima taubat kita? Why? Apa sebab Allah nak terima taubat kita? Kita siapa? Kita buat dosa, kami banyak dosa. Tiba-tiba Allah, kita minta ampun, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Macam mana Allah nak terima? Apa hak kita sampai Allah boleh terima? Hebat sangat kita. Kata Nabi, kerana kamu umat aku, Allah terima taubat kamu. Kalau bukan kerana umat Nabi, minta maaf, Allah tak terima. Sebab itu Nabi kata, Allah terima kesalahan-kesalahan kamu, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, kata Nabi, kerana aku. Ish, kalau bukan kerana Rasulullah, teruk kita tuan, lebam dah kita, kena belasah dah, dosa banyak, tapi minta ampun pada Allah, Allah ampunkan kerana aku, Allah ampunkan. Yang kedua, kerana apa Allah ampunkan? Kerana kalau kita kealpaan, kelalaian, yang tadi dosa, bila kita dosa, Allah ampunkan dosa kita kerana Rasulullah. Yang kedua, kerana kelalaian kita. Allah, letih sangat, balik dah pukul 4 lebih, hari ni hari Sabtu, bukan letih apa pun, letih pergi kenduri, banyak sangat kenduri. Oh, contohnya lah, bukan pergi kenduri tu penat apa? Penat makan, bukan banyak pun, 13 pinggan je. Tu bukan makan dah, mentah darah dah nama dah. Penat sungguh balik kenduri. Ingat balik kenduri penat, punya balik mencekik. Penat balik makan daging banyak, makan ayam banyak, penat. Pukul 3.30, pukul 4 terlelap tidur. Tidur 6.30 baru sedar. Asal 6.45. Allahu Akbar. Kelalaian, kealpaan, terlelap tertidur. Selagi kita minta ampun kepada Allah, Allah masih ampunkan kealpaan kita. Kerana apa? Kerana aku, kata Rasulullah. Kelalaian kamu tu Allah ampun kerana aku. Kalau tak kerana aku, habis kita. Untungnya jadi umat Nabi sampai macam tu sekali pembelaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu orang tak nak selawat lagi dengan Nabi. Macam tu kita tak nak memuja dan memuji lagi Nabi. Macam tu kita boleh bermusuh dengan Nabi. Macam tu kita boleh anti pula kepada orang yang buat maulid Rasul. Macam tu orang boleh tak suka pula dengan sunnah Nabi. Macam manalah engkau ni jadi umat Nabi? Macam itulah kalau bahasa itu. Yang orang dengan anti dengan Nabi, anti dengan hadis, anti dengan ulama, anti dengan orang agama ni, macam mana kau ni jadi umat Nabi? Aku pun tak faham lah. Kenapa kau tak suka sangat? Kenapa tak suka sangat bila orang buat selawat? Kenapa tak suka sangat bila orang puja dan puji Rasulullah? Kenapa orang tak suka sangat kita bila kita buat qasidah? Oh, tak boleh dia kata.
Kenapa? Sebab dalam tu ada unsur-unsur bid'ah. Bid'ah pula. Kalau kita buat majlis-majlis qasidah, majlis berzanji, majlis selawat, majlis maulid Rasul, apa isi kandungan maulid Rasul? Isi dia Quran. Isi dia lagi selawat, puja Nabi, puji Nabi. Isi dia lagi maulid Rasul. Belum makan lagi. Makanlah sekali. Ceramah lah, ceramah. Betul? Ceramah. Lepas tu doa. Lepas tu barulah sekali makan. Itu satu kumpulan tu, nama dia selawat, maulid Rasul. Jadi Rasul. Umpamanya, ni Tok Guru bagi contoh, nak bagi faham. Macam mana umpamanya? Mentabak. Dalam tabak tu ada isi dia apa? Daging, lagi telur, bawang, lagi sayur, cili. Tak pernah buat mentabak, tak tahu kan? Digaul-gaul semua, nama dia mentabak. Macam itulah cerita dia. Oh, mentabak ni tak boleh makan sebab dalam tabak ni ada bid'ah. Allahu Akbar. Macam mana jadi umat Nabi, bibir kita tak tersebut Nabi, bibir kita tidak berselawat kepada Nabi, bibir kita tak mau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah azam belum? Dah buat ke belum? Selawat Nabi satu hari 1000 kali. Di bibir kita banyak sebut siapa daripada sebut Nabi. Macam mana duk kuliah bertahun-tahun dah, ceramah bertahun-tahun dah, madrasah banyak kali dengar dah, macam-macam penceramah datang dah, semua dah dengar, tapi tak amalkan langsung selawat Nabi. Kenapa jadi gitu? Kenapa bibir kita tak terkeluar menyebut nama Rasulullah? Muhammad, Rasulullah, Muhammad, Sayyidina Rasulullah. 1000 kali bibir kita sebut satu hari nama Rasulullah. Macam mana jadi umat Nabi sedangkan kita ini tidak mencintai Nabi, tak sebut pun nama Nabi? Komang sepana, komang teruklah. Ni kita belajar ni macam mana nak mencintai Rasulullah. Rajin-rajin sebut nama Rasulullah. Kena pastikan tu kan, satu hari 1000 kali nama Rasulullah. Kita dah belajar kan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan kita dah tahu sallallahu alaihi Muhammad. Selawatlah tu. Ni kita pendekkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tu je. Selawat Nabi lah tu nama dia. Oh, macam tu boleh? Apa tak boleh pula? Kan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang paling pendek sekali. Nak sebut nama sallallahu alaihi Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad. Lidah bibir dia sentiasa menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru jadi umat Nabi. Macam mana jadi umat Nabi tapi tidak mau sebut nama Nabi? Tuan-tuan ingat-ingat umur dah berapa sekarang? Umur saya pun dah menaik 47. Betul, ada orang ingat saya 47. Ish, dah dekat 50 lah. Tu saya yang tuan-tuan lagi teruk. Saya pun rasa dah teruk dah. Tuan-tuan lagi teruk yang tua-tua dah. Ish, kalau umur 40 lebih, duk tak mau sebut nama Nabi, duk sebut menyanyi, duk sebut benda lara, duk bercakap benda merapu, duduk lepak benda yang membuatkan kita lalai daripada Allah dan Rasul. Tu salah, stop lah, sudahlah, tak nak lagi dah, cukup lah. Pastikan bibir kita ini menyebut nama Rasulullah 1000 kali paling kurang. Sebab tu kata ulama, orang yang menyebut nama Nabi 1000 kali, dia sentiasa berselawat kepada Rasulullah 1000 kali satu hari, di akhirat besok bila dia mati, bahu dia dengan bahu Rasulullah bertemu, jumpa dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah SAW. Banyaklah hikmah-hikmah 1000 kali selawat ni. Jadi azamlah, satu pagi sampai tengah hari tu dah habis 500. Daripada duduk saja, daripada tak buat apa. Ada kan naik kereta, tasbih ada kan dalam kereta kan? Dalam kereta ada gantung tasbih. Weh, tanya ni, ada gantung tasbih. Tasbih tu nak mengingatkan kita supaya berzikir. Sebab tu kita gantung tasbih dalam kereta. Kalau kita ada tasbih dalam kereta tapi tak zikir, sama dengan Cina depan tu ada tasbih juga dalam kereta dia. Cina tu ada tasbih, besar tasbih dia daripada kita lagi. Tak tahu zikir juga, sama je kita dengan dia. Jadi kita buatlah kan. Illa man taba illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim.
Sesungguhnya kata Allah, wa ana tawwabur rahim, akulah penerima taubat dan aku maha penyayang. Ya Allah punya sayang Rasulullah. Allah Ta'ala punya sayang kepada kita kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 159 dan 160 ini ditujukan kepada pendeta-pendeta Yahudi secara khusus. Kenapa? Sebab orang pendeta ni orang pandai, nama pun pendeta-pendeta, dan umumnya kepada orang-orang yang sengaja menyembunyikan segala sesuatu yang diturunkan Allah. Macam mana nak sembunyi kalau kita tak tahu? Tuan-tuan kalau baca Quran ada nak sembunyi apa-apa tak? Nak sembunyi apa? Kita pun tak faham apa. Tapi yang pandai-pandai baca, pandai-pandai mengaji, ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengaji di Arab, yang mahir bahasa Arab, dia faham benar benda ni. Tapi bila dapat tahu kat dia diam. Dia tak nak bercakap, dia tak nak terangkan, tak nak sentuh. Takut nanti tergendala dia punya projek periuk nasi dia. Itu laknat kepada ustaz-ustaz dan tok guru. Yang mana dia tahu dia tak nak sebut, dia tak jaga hukum Allah Ta'ala, dia boleh pusing lagi, maka ini termasuk la'anahullah, dia laknat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan berat. Dia ingat jadi orang pandai senang, dia jadi orang pandai lagi teruk dia kena. Sebab dia pandai, dia faham. Kami tak pandai, kami baca pun tak tahu benda, tak faham. Kami ni cuma tukang dengar je. Datang satu ustaz, dia kata gini, ya ustaz, kami angguk kami tadah. Satu tadah, satu nganga. Datang ustaz, dia pula cerita ni pula, nganga lagi, tadah lagi dengar. Oh iyalah ustaz. Esok datang ustaz lain cerita lagi. Kami tak tahu, kami ikutlah apa ustaz kata. Sebab tu bila ustaz datang tu, dia cerita dia pertama menegur. Kita bersiap untuk ditegur. Kalau tak boleh ditegur, jangan panggil ustaz datang. Oh tak boleh lah ustaz, dia suka kata kat kita. Habis kalau tak kata kat kita, nak kata kat siapa? Kambing? Nak kata kat siapa? Kita lah bersiap untuk ditegur. We are ready to change, untuk berubah. Kita bila dah tegur, kita nak berubah. Yang ketiga, bila dah berubah, itulah beramal. Kita nak beramal dengan apa yang kita dapat ilmu. Oh begini. Kalau dah ditegur, kalau tak nak berubah, still sama saja macam tu, kita ni jadi apa? Dah belajar, dah tahu, dah faham, tapi tak nak ikut juga. Oh, ni jadi kes berat. Ni bukan manusia yang duduk dalam ni. Jangan-jangan jin tanah semua yang dah ada ni. Pasal degil, tak nak dengar cakap, belah diatur, dah dibagi tahu oleh orang yang memahami. Tapi pendeta-pendeta Yahudi ni, Allah turunkan ayat ni kepada mereka. Mereka tahu, mereka faham. Dan juga secara umumnya kepada orang yang sengaja menyembunyikan segala sesuatu yang diturunkan Allah, yang merupakan hukum-hukum agama dan perkara-perkara yang telah pun dijelaskan oleh Allah dalam kitab. Orang-orang seperti itu akan besarlah celakanya kerana mendapat laknat Allah dan laknat sekalian orang-orang yang mengutuk. Subhanallah. Kata Mujahid, di antara yang mengutuk itu termasuklah binatang-binatang. Binatang akan mengutuk anak Adam yang derhaka. Jika datang musim kemarau, hujan tidak turun, dikatakannya semua ini sial disebabkan dosa anak Adam. Siapa yang kutuk kita tuan-tuan? Tikus, harimau, kelembu, buaya. Semua binatang-binatang makhluk Allah Ta'ala ni mengutuk kita. Kenapa? Ni punca korang lah kemarau sampai kami tak ada benda makan. Tu kemarau, banjir. Sama juga. Yang berlaku ni sehingga begitulah. Rupanya makhluk Allah Ta'ala ni semua kutuk habis kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Berat. Nasib kita tak dengar je. Kita dengar sekarang ribut, angin, kuat semua kan. Tuan tengok tak? Lalang yang bergoyang. Kiri, kanan. La ilaha illallah, Allah. Tahu tak zikir lalang tu sedang berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan lalang kiri kanan, ke dia goyang depan. Lalang. Dia tak gitu. Semua makhluk Allah Ta'ala begitu juga. Kalau mereka mengutuk
mereka juga beristighfar minta ampun kepada Allah bagi umat-umat Nabi ini yang memuja dan memuji Allah, yang berjalan ke majlis ilmu, yang pergi kepada rumah Allah, menyambut seruan panggilan Allah. Kita keluar daripada rumah datang ke rumah Allah nak sembahyang maghrib. Seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang kita tempat lalu tadi, sehingga ikan dalam lautan pun beristighfar minta ampun kepada Allah bagi orang yang berjalan menuju rumah Allah. Orang yang menuju majlis ilmu ni, kita datang majlis ilmu, kita dengar duduk, semua makhluk Allah termasuk binatang-binatang juga beristighfar minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Oh, sebab itu jangan main-main majlis ni, hebat. Majlis ilmu sangat-sangat hebat kerana bukan sahaja kita yang hadir, tetapi juga para malaikat hadir duduk sama-sama dengan kita. Macam itulah seluruhnya hebat hidup ini. Jadi mereka mengutuk kepada orang-orang ni supaya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Seterusnya pada ayat 160 ada pengecualian yang tidak dilaknat, iaitu illal ladzina tabu. Pertama, orang-orang yang sudah bertaubat, mengaku salah dan menyesal kesalahannya dengan berniat tidak berbalik lagi. Ni bab orang dah bertaubat. Bila dah bertaubat ni tuan-tuan, jangan kata lagi. Banyak cerita bab taubat, bila kita masih mengata pada orang taubat ada lagi. Subhanallah, apa ni putih pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Soya bean. Dia kata ustaz suka soya bean, kita bagi soya bean ustaz. Kalau orang sudah bertaubat, kita masih mengata lagi kat dia, Nabi kata, kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan lihat kamu akan jadi seperti dia. Orang tu dulu menagih dadah, contoh. Lepas tu masuk pusat serenti, dah keluar pusat, masuk pusat serenti, keluar masuk pusat membeli belah, pusat juga nama dia kan. Dah keluar, sekarang dah datang masjid, datang surau, dah jadi orang soleh, dah jadi orang baik, dah ikut pengajian untuk guru. Tapi kita yang kenal dia ni daripada awal, ni percaya dia ni, kau percaya ni muka tak boleh pakai ni, memang dia ni pencuri. Engkau sebut kat dia, kau tak akan mati melainkan kau tengok anak kau esok jadi macam dia. Kamu tidak akan mati melainkan kamu akan lihat bagaimana kau cakap kat orang tu akan berbalik pada kamu. Sebab tu Nabi melarang benar, kalau orang dah bertaubat minta ampun kepada Allah, jangan lagi dikata mereka. Ada anak gadis, anak siapa-siapa dulu terlanjur, lepas tu sampai beranak, melahirkan anak luar nikah. Setelah lahir anak luar nikah, dia sambung persekolahan, dia belajar balik semula, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah lalui. Tapi kita yang tetap menghina dia, tetap mengutuk dia, katalah, kamu kata kepada orang yang dah bertaubat, kamu tidak akan mati melainkan kamu akan tengok anak kamu besok akan kembung macam anak tu. Tu bahasa kasar dia bunyi gitulah. Jangan mengata ke orang. Kalau orang sudah bertaubat, orang sudah minta ampun kepada Allah Ta'ala, tutup, selesai, habis. Hak apa kita nak kata dekat dia? Siapa kita nak mengata ke orang tu? Macam kita ni maksum, macam kita ni tak ada dosa, macam kita ni baik sangat, macam kita tak pernah buat salah. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun perjalanan kita akan datang. Alhamdulillah kita selamat. Kita tak tahu anak-anak kita macam mana 5-10 tahun akan datang. Alhamdulillah anak kita selamat. Kita tak tahu cucu-cucu kita besok macam mana perjalanan dia. Sebab itu jangan sesekali mengata kepada orang yang telah bertaubat, minta ampun kepada Allah, dia datang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, selesai. Datang ke rumah Allah, belajar mengaji agama semua dan mendekati agama, selesai, tutup. Allah kata, in wa ana tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Itu hak Allah, bukan hak manusia. Tapi manusia ni jahat benar mulut dia. Tak habis-habis nak ngata ke orang. Ada je lagi nak kata ke orang. Itulah bab orang dadah dengan bab yang ni macam-macam. Orang boleh pakai budak-budak tu semua tu rosak tu, budak-budak rosak binasa. Kau cakap ada orang rosak, kan ramai dah jadi macam tu. Kita cakap anak orang rosak, tak lama anak kita pun sama macam tu juga. Banyak Allah dah tunjuk dah. Jangan. Yang kedua, pengecualian yang tidak dilaknat, yakni orang yang sudah baik menjalankan kewajipannya kepada Allah dengan betul. Wa aslahu, mereka ini sudah baik. Kita tengok perkataan wa aslahu ni, Allah selalu gabungkan perkataan illal ladzina amanu wa amilus solihat.
illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Perkataan ini banyak dalam Al-Quran yang bermaksud beriman dan beramal soleh. Jadi orang beramal soleh, dia tidak tiba-tiba je jadi soleh. Wa aslahu ni dia tak ada seorang. Dia ni orang soleh, dia ni orang baik. Tak, sebelum itu dia mesti beriman dulu. Wa amanu wa amilus solihat. Artinya, bagi orang yang beriman, dia mesti beramal soleh. Tapi ada juga orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Beriman. Ramai tak orang beriman? Tu yang duk beli nombor ekor Magnum kat depan tu ada kan? Ada depan tu kedai tu? Tak ada. Sini. Cing. Macam tahu tempat tu, pot dia. Ada lagi Magnum, Toto, Damacai. Saya nak sebut Damacai tu. Lama saya kata Damacai, benda apa tak tahu lah. Kan? Kalau kita tangkap dia tu beriman tak agak-agak? Beriman. Kau senang-senang kata aku tak beriman, aku beriman tau. Apa bukti kau beriman? Hari raya aku pakai samping semayang tau. Oh, hari raya samping semayang. Beriman tetapi tidak beramal soleh. Cuba dengar khutbah Jumaat hari ni kita apa? Hari ni semalam. Meninggalkan maksiat lebih susah daripada berbuat baik. Nak buat baik semua orang boleh buat, tapi nak meninggalkan maksiat dia sangat berat. Dengarlah kata-kata tu. Datang surau semua orang boleh. Datang semayang, berbuat ibadat lebih mudah daripada meninggalkan maksiat, sangat susah. Sebab tu kalau sudah melekat dengan maksiat, nak tanggal dia, nak cabut dia dah berakah, sangat susah. Tu kata ulama, maksiat ni dia macam pokok yang baru tanam. Kalau dia baru tanam, akar dia tak kuat lagi, senang tak kita cabut? Senang. Tapi kalau dah berakar, besar pula pemeluk dia, masa tu bukan nak cabut lagi, dan nak tebang pun tak mau, siap-siap dia bidah kita balik. Kalau dia dah melekat, kalau dia dah berakar, maksiat tu dah berakar, macam pokok yang dah tumbuh besar, macam mana kita nak cabut dia lagi dah? Sebab tu masa dia masih sikit-sikit, masa dia boleh senang nak cabut terus, stop terus. Itu berbuat baik lebih senang daripada nak meninggalkan maksiat susah nak tinggal. Sebab tu ada orang semayang, tapi ekor main juga. Boleh lagi selama beli nombor ekor lagi. Sebab apa? Semayang lah, buat baik tak ada masalah. Allah. Ada lagi tanya budak-budak kerja kilang, tanya, Ustaz, kita main sport toto boleh tak Ustaz? Sport toto dah saja-sajalah. Kawan-kawan kata hujung bulan dapat gaji, kita buanglah RM5, RM6 beli. RM5, RM6 saya suka je, tak ada apa-apa pun niat kita suka-suka je Ustaz. Kalau menang pun tak apa, tak menang pun tak apa, suka-suka je, boleh tak? Sebab nama dia pun sport kan sukan Ustaz. Sport kan sukan. Jadi saya bukan main judi, saya bersukan. Nenek kau itu. Banyak cantik muka, main-main pun haram, sungguh-sungguh lagilah haram. Haram tetap haram. Bukan main-main tu jadi tak haram, tak. Suka-suka bang RM5, RM10, suka-suka je beli. No. Ini semua dia akan menjebak kepada benda-benda yang lebih dahsyat lagi. Itu sebabnya benda-benda seperti ini, kalau dia sudah menjadi baik, maka kewajipannya kepada Allah Ta'ala dengan betul. Bagi orang yang bertaubat, maka dia mesti ada wa aslahu. Syarat taubat, dia mesti diisi dengan ilmu. Saya taubat ya Allah, saya tak buat lagi ya Allah. Habis belajar tak? Tak belajar. Belum lengkap taubat kau. Saya dah taubat ya Allah, saya dah tak ambil lagi dah kasut orang, tak pakai lagi dah, saya dah tak curi lagi dah kasut dekat surau, saya tak ambil lagi dah. Habis kasut hari tu pulang belum? Ada lagi kat rumah, tak pulang lagi. Belum lengkap taubat lagi. Sebab itu bagi orang yang bertaubat, dia ada wa aslahu wa a'malu wa amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Kita dah beriman, alhamdulillah, tinggal amal soleh kita nak tambah. Allah bagi hidup hari ini pun alhamdulillah. Untuk apa? Untuk nak tambah amal. Tapi kita tak tambah amal, kita tambah dosa lagi hari ini. Ada mengumpat tak hari ini? Oh, Pak Ajar.
Hari ni agak-agak ada mengumpat tak? Adalah Allah tambah dosa. Aku bagi hidup untuk tambah pahala, bukan tambah dosa. Dan dosa dulu pun dah banyak bertimbun-timbun. Cuba fikir, dosa yang ada pun dah tak tertanggung, tambah lagi dosa. Memang nak maut sungguh lah kita ni. Dosa yang ada pun tak larat lagi dah. Dasar daripada umur berapa puluh tahun buat dosa sampai sekarang, tambah lagi dosa. Ya Allah, teruknya kita. Sebab tu nak tambahlah amalan-amalan ni, nak tambah. Tak mau lagi dah benda-benda salah. Jadi macam mana? Hari-hari delete. Bila buat salah, delete. Padam dengan cara istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Padam supaya jangan ada dosa, istighfar. Nabi kata, bukan orang yang terbaik orang yang tak pernah buat salah, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang apabila buat salah cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Tu terbaik. Kalau terbaik tak pernah buat salah, kita bukan manusia, sebab tak ada manusia yang tak buat salah. Malaikat je tak buat salah, manusia semua buat salah. Bila dah buat salah, maka cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Tu orang terbaik. Orang terbaik macam tu. Bila buat salah, astagfirullah, apa ni, aku dah buat apa ni, ya Allah, cepat-cepat minta ampun. Kenapa kena cepat-cepat? Takut mati tentu juga. Tuan-tuan, apa amalan terakhir kita sebelum kita mati? What is the last amal? Last kali amal dan lepas tu mati. Apa? Kerana tak tahulah yang kita risau. Katalah malam ni kita sembahyang isyak, balik rumah, makan nasi, rehat, tidur. Lepas tidur tak bangun dah pagi esok. So last malam ni adalah sembahyang isyak dan makan. Itulah amal kita. Besok mati habis. Tu last amal. Yang dikira tu last tu, penamat tu. Kan husnul khatimah. Husnul khatimah yang last tu. Last pagi esok pergi pasar, balik pasar, lepas tu singgah kedai mamak, makan mi goreng, tercekik cili, mati. Last dia kedai mamak. So meninggal di kedai mamak, dengan mamak makan cili kedai mamak. Last kita adalah tengah main bola, jatuh koma. So amal terakhir dia main bola. Kita nak kena fikir, apa aku punya last besok Apa last amalan kita besok? Ya Allah, malam ni kita bertolak perjalanan, kata nak pergi mana-mana, pump accident. Tadi kita baru lepas apa tadi? Baru lepas bertekak dengan orang rumah, keluar daripada rumah. Last amal dia bertekak dengan orang rumah. Macam itulah keadaan hidup ni. Kalau kita tak jaga-jaga betul-betul tuan-tuan, maybe this is the last kita berjumpa. Maybe this is the last amal untuk kita. Dan segala-galanya boleh jadi macam-macam keadaan kita. Sebab itu saya nasihatkan diri saya juga tuan-tuan, supaya wa aslahu ini, beramal soleh, buat baik ini sentiasa-lah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir, orang yang tidak lagi menyembunyikan ilmunya dan mahu menerangkannya kepada orang ramai, orang ini terkecuali daripada dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang tidak menyembunyikan ilmunya dan mahu menerangkannya kepada orang ramai. Kan Nabi dah pesan, Nabi dah bagi kepada kita, balighu anni, sampaikan dari aku, walau ayah, walaupun sepotong ayat, tolong sampaikan. Ini pedoman kita. Kamu dah ada ilmu, balik rumah kamu tak tegur anak isteri kamu, kamu juga termasuk orang yang menyembunyikan. Berapa orang bertegur anak bila minum air tangan kanan? Saya masih tak puas hati orang minum air banyak dengan tangan kiri. Tahu kenapa biar anak minum tangan kiri? Tahu tak benda tu tak betul? Nabi kata yang minum daripada tangan kiri itu adalah daripada syaitan. Maka luah balik, buang balik semula. Syaitan. Cukup tegas. Rupanya mak dia pun minum tangan kiri juga. Jadi anak beranak syaitan belaka. Mak tangan kiri minum, abah minum berdiri, anak kencing berlari. Hancur rumah tangga tu. Kenapa? Satu pun tak ikut sunnah. Takkan tak tahu benda yang macam ni daripada awal kecil dah kan.
kamu tahu tapi kamu diamkan. Kamu tahu kamu sembunyikan. Takut-takut kita termasuk orang dilanda Allah Ta'ala. Sekecil itu. Bukan nanti tahu ilmu tinggi-tinggi, berautan tidak jadi ustaz. Tak. Sebagaimana yang kita tahu apa saja yang terbaik, maka kita kena tegur dan kita kena betulkan. Jangan lagi duk minum tangan kiri, makan tangan kiri, sampai kita jadi mak bapak, sampai begitu lemah, nak tegur anak pun tak mampu. Subhanallah. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Cuba bina suasana hidup sunnah dalam rumah. Hidup sunnah ni bergembira, bukannya serius semua. Takkanlah tak boleh pakai, tak buka baju lama. Silakan, tak ada masalah. Tapi bila makan minum kita berjemaah, ada doanya, jaga adab-adab yang diajar Rasulullah SAW. Allah berjanji akan memaafkan mereka dan menerima taubatnya, kerana dia penerima taubat lagi penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah ayat 159 dan 160 mudah-mudahan kita faham apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, dan kita boleh sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa? Ahli keluarga kita dulu. Ni panggil anak-anak, nak hidupkan budaya dalam rumah ni, budaya yang ada disebut bi'ah agama, suasana agama. Buat tuan-tuan, kita nak tengok anak-anak kita besok membesar dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul. Tapi anak kita membesar dalam keadaan taat kepada Astro, taat kepada Doraemon. Mana tak gitu, mak ayahnya pun taat kepada TV juga. Semua siaran TV ada kat situ. Kan? Kita baru je habis taat kepada Maharaja Lawak. Habis. Lawak dah habis dah. Sekarang dia dah apa benda pula lagi. Allahu Akbar. Cukup-cukuplah bina suasana agama. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi